Israel semakin tidak berdaya. Gencatan senjata berakhir dengan serangan baru Israel ke atas Gaza pada 1 Disember. Episod kedua Perang Israel-Palestin telah bermula dan tiada siapa tahu bagaimana ia akan berakhir. Perang yang bermula dari 7 Oktober hingga gencatan senjata pada 24 November, Israel jelas dikalahkan dari semua sudut. Dari sudut pandangan ketenteraan, serangan Israel sepanjang perang gagal menyasarkan musuh, sebaliknya mengakibatkan serangan membabi buta ke atas orang awam. Malah tentera Israel dan Amerika turut terbunuh. Dari perspektif media, propaganda Israel gagal. Israel malah enggan berjumpa dengan tawanan perangnya yang dibebaskan kerana ia akan menjadi bumerang. Israel, negara yang asalnya berkembang pesat dengan propaganda, kini telah menjadi negara yang mengelak daripada media. Dari segi ekonomi, Israel juga sangat menderita. Kos peperangan adalah tinggi, apatah lagi kos untuk menenangkan rakyatnya yang ketakutan dan kecewa. Kesan langsung dan tidak langsung, perang terhadap ekonomi juga musnah. Malah syarat gencatan senjata selama seminggu menunjukkan bahawa Israel berada di pihak yang kalah. Israel terpaksa bersetuju dengan nisbah pertukaran tahanan 3 warga Palestin untuk setiap seorang warga Israel. Israel terpaksa bersetuju untuk berhenti menggunakan ruang udara Gaza. Israel terpaksa bersetuju membenarkan laluan melalui Gaza dari semua arah, sedangkan sebelum ini hanya laluan utara ke selatan dibenarkan. Israel juga terpaksa bersetuju menambah bilangan konvoi bantuan kepada 200 kontena, termasuk membenarkan kemasukan gas dan minyak. Mereka sebelum ini mengehadkan bilangan kontena dan tidak membenarkan kemasukan gas dan minyak. Jika Israel telah kalah dalam fasa pertama perang, mengapa mereka memulakan serangan baru selepas gencatan senjata dan menolak lanjutan gencatan senjata? Adakah ini menunjukkan bahawa mereka telah berjaya membina semula kekuatan mereka? Berikut adalah beberapa bacaan yang menunjukkan bahawa Israel sebenarnya tidak tahu apa yang perlu dilakukan dalam peperangan ini. Pertama, pertukaran banduan dalam gencatan senjata terakhir hanya melibatkan orang awam, bukan tentera. Pertukaran askar Israel di Gilad Shalit diikuti dengan pembebasan 1,027 tahanan Palestin oleh Israel. Israel tidak akan melakukan ini lagi kerana ia akan menimbulkan kemarahan rakyat dan tentera. Satu-satunya pilihan ialah pergi berperang sekali lagi untuk menang besar, tetapi ini adalah keputusan yang sukar untuk dibuat. Kedua, terdapat 4 orang askar wanita dalam kumpulan banduan yang ditawan oleh rakyat Palestin. Israel mahu mereka dibebaskan dalam gencatan senjata terakhir, mendakwa mereka orang awam. Tetapi Mujahidin Palestin tidak membebaskan mereka. Kemungkinan serangan selepas gencatan senjata adalah disebabkan kemarahan ini. Ia juga merupakan keputusan tidak matang yang dibuat oleh Israel. Ketiga, perang baru ini tertumpu di bahagian selatan Gaza. Ia seolah-olah menunjukkan bahawa Israel telah berjaya di utara Gaza dalam fasa pertama peperangan. Tetapi ini semua propaganda kerana apabila serangan di selatan Gaza bermula, Israel telah menarik 70% kekuatan tenteranya dari utara Gaza kerana gagal membersihkan utara Gaza. Masih terdapat hampir 1 juta orang di utara, menurut sumber. Ini bermakna serangan ini tidak mempunyai strategi yang matang, hanya propaganda untuk menunjukkan bahawa mereka menang. Kemenangan umat Islam dan kehancuran Israel merupakan petanda yang jelas dari hadis Nabi Muhammad. Ini ditambah dengan fakta yang boleh kita lihat di hadapan kita sekarang. Jangan teragak-agak untuk terus bersama pihak yang menang.